Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Jaslina binti Jalil. Nombor matrikulasi saya CGS 02447234. Nombor kad pengenalan saya 800116 075078. Pusat pembelajaran saya ialah di Seberang Jaya Pulau Pinang dan akan membentangkan tajuk kursus saya pada hari ini ialah kualiti persekitaran pendidikan untuk kanak-kanak. Tajuk kajian tugasan saya pada hari ini ialah mencadangkan persekitaran pembelajaran fizikal yang berkualiti tinggi untuk persekitaran awal kanak-kanak, iaitu saya perlu mencadangkan tentang plan lantai dalam dan luar dan juga rasional, penyusunan dan penetapan. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, mari kita lihat dulu iaitu tentang persekitaran pembelajaran fizikal yang mementingkan keselesaan, pembelajaran kondusif dan tingkah laku murid. Tiga-tiga aspek ini adalah utama dalam persekitaran pembelajaran fizikal. Okey, mari kita lihat dulu kepada plan lantai iaitu plan lantai dalam kelas. Dalam paparan slide ini dapat dilihat plan lantai yang mempunyai perabot berwarna-warni yang menarik minat murid. Setiap ruang yang ditanda adalah mengikut spek yang telah ditetapkan dan mengutamakan keselamatan dan kebersihan. Okey, setiap ruang yang ada ini adalah akan disusun atur dengan perabot yang menjaminkan keselamatan murid dan juga kebersihan serta mengikut spek yang telah ditetapkan. Okey, mari kita lihat dulu kepada bilik bacaan. Untuk bilik bacaan dilengkapi dengan perabot dan bahan-bahan bantu mengajar untuk bahan bantu mengajar seperti buku-buku cerita dan juga panggung boneka yang membolehkan murid bermain peranan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Okey, bilik yang kedua iaitu bilik komputer. Bilik komputer dilengkapi dengan televisyen, komputer dan juga 5 biji tab. Di sini ruang ini guru memainkan peranan penting ketika guru membuat aktiviti secara berkumpulan kecil. Kegunaan gadget adalah disemai guru kepada murid kegunaannya secara positif, boleh diguna pakai sebagai pembelajaran kuis untuk menambah ilmu kepada kanak-kanak. Selain itu, tab juga boleh diguna pakai untuk pengajaran PDPR, melatih murid menggunakan gadget. Okey. Bilik yang kedua, bilik yang seterusnya iaitu bilik guru dan pengguru, di mana di sini dilengkapi dengan almari-almari fail dan meja guru. Guru akan membuat laporan atau penyediaan bahan bantu mengajar sebelum sesi PDP berlaku dan juga membuat laporan setelah PDP berlaku. Okey. Tadika, di ruang tadika ini pula ialah dilengkapi dengan perabot yang disusun mengikut spek juga dan dibahagi kepada dua bahagian. Satu bahagian dilengkapi dengan perabot dan satu bahagian lagi ruang yang kosong untuk kanak-kanak membuat pergerakan. Dan ruang tabika ini dilengkapi dengan sudut-sudut pembelajaran dan juga pusat-pusat pembelajaran untuk kanak-kanak selesa dan menggunakan ruang yang sedia ada itu dalam menikmati dalam keadaan yang ceria. Tiada tekanan dalam semasa sesi PDP berlaku. Di sini ruang ini guru menggunakan ruang yang sedia ada ini untuk membantu murid semasa PDP. Okey. Seterusnya ialah ruang makan tadika. Ruang makan tadika ini dilengkapi dengan perabot juga dan juga setiap dinding dihiasi dengan menu-menu dan makanan-makanan yang berkhasiat kerana semasa kanak-kanak rehat makan, kanak-kanak akan berlaku juga pembelajaran sepanjang masa. Maksudnya semasa sesi rehat, kanak-kanak akan disoal jawab tentang menu apa yang dimakan,
apa dia khasiatnya, berapa kandungan kalorinya untuk menambah pengetahuan tentang pemakanan kanak-kanak. Okey, seterusnya ialah ruang dapur tadika di mana di sini lengkapi dengan susunan yang telah ditaggingkan, ditandakan iaitu seperti makanan kering dan makanan basah dan juga pinggan-pinggan mangkuk. Tetapi guru mengutamakan keselamatan setiap bahan beracun ataupun bahan toksik yang tidak sesuai dengan murid ataupun barangan peralatan yang tajam akan disimpan di tempat yang tinggi dan tidak mudah dicapai oleh murid. Seterusnya ialah bilik utiliti di mana disimpan bahan-bahan yang tidak dipakai dan disusun dengan elok. Dan akhir sekali ialah tandas tadika. Terdapat tandas tadika 3 tandas iaitu 2 tandas kanak-kanak dan 1 tandas dewasa. 2 tandas kanak-kanak ini adalah untuk lelaki dan perempuan dan mengikut spek yang telah ditetapkan, saiz kanak-kanak dan juga mempunyai sinki basuhan tangan mengikut spek kanak-kanak juga ya. Berikut adalah plan lantai luar kelas di mana luar kelas dilengkapi dengan ruang permainan air, ruang permainan pasir, ruang permainan kanak-kanak, ada jongkang-jongkik, ada papan gelongsor, ada zigzag dan juga berbagai jenis. Dan juga ada ruang permainan tertutup seperti kanak-kanak boleh bermain futsal, bola jaring, bola baling dan diguna pakai semasa aktiviti sukan tertutup. Dan luar kelas ni dijaga dan disediakan oleh pegawai keselamatan dan juga mempunyai CCTV. Keselamatan dan kebersihan adalah faktor utama di tadika ini. Jadi kanak-kanak tidak perlu, ibu bapa tidak perlu risau menghantar anak di sini. Untuk faktor keselamatan seterusnya ialah di tadika ini ada menjalankan sesi latihan kawat kecemasan. Di sini terdapat plan lantai laluan kecemasan di mana kanak-kanak tahu laluan kecemasan semasa kecemasan berlaku. Kanak-kanak di sini akan dilatih 2 kali setahun untuk menghadapi kebakaran atau kecemasan. Okey, kanak-kanak diajar mengikut tanda arah laluan kecemasan yang sepatutnya kanak-kanak berlari meninggalkan bangunan semasa kebakaran. Seterusnya ialah rasional penyusunan dan penetapan yang mengutamakan keselamatan, keceriaan, pengajaran dan pembelajaran dan juga kebersihan. Keempat-empat ni adalah aspek utama untuk rasional penyusunan dan penempatan dalam sebuah kelas itu. Kesimpulan yang dapat dilihat di sini ialah persekitaran pembelajaran fizikal mengutamakan reposif, fizikal, emosi dan juga sosial. Keempat-empat aspek ini memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan kualiti persekitaran pembelajaran fizikal. Sekian dulu sesi pembentangan saya pada hari ini. Harap dapat memenuhi kehendak soalan. Sekian, terima kasih.